Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 23 Januari bersama saya Muhammad Azizi Rahim. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Sarawak mencatatkan 2 lagi kes kematian akibat jangkitan COVID-19 semalam, iaitu 1 di Miri dan 1 di Sibu, menjadikan jumlah keseluruhan kematian meningkat kepada 24 kes. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBN, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, kes kematian ke-23 melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 48 tahun yang dimasukkan ke Hospital Miri pada 19 Januari 2021 kerana mengalami kesukaran pernafasan. Saringan RT-PCR terhadap kes dijalankan pada 20 Januari dan didapati positif pada 21 Januari dan meninggal dunia pada hari yang sama. Kes kematian ke-24 melibatkan seorang lelaki warga tempatan yang berumur 66 tahun dimasukkan ke Hospital Sibu pada 17 Januari kerana mengalami kesukaran dalam pernafasan. Kes disahkan meninggal dunia semalam. Kes adalah daripada kluster Pasai. Semalam juga menyaksikan 229 kes positif COVID-19 yang dikesan di Sarawak, iaitu 168 di Sibu, 28 kes di Miri, 9 di Kuching, 7 masing-masing di Kenawit, Seri Aman dan Lubuk Antu, 2 di Subis dan 1 di Bintulu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 2,931 kes. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas Ugah memberitahu JPBN Sarawak mengeluarkan beberapa garis panduan prosedur operasi standard SOP baharu bagi kawasan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di negeri ini. SOP itu dibuat mengambil kira kes COVID-19 di negeri ini mencecah 3 angka dan beberapa kes jangkitan berpunca daripada menghadiri majlis keramaian. Mengharap kalau tidak ada urusan penting, duduk di rumah ataupun kekal di daerah masing-masing. Kerana kita mendapati bahawa ada satu kes, dia menghadiri satu majlis perkahwinan di Miri, tapi dia kerja di pendalaman di Baram dan dapati positif. Dan ini yang kita inilah nasihat kita kepada orang ramai. Bagi kehadiran ke upacara pengkebumian di kawasan-kawasan PKPB, maksimum 50 orang saja dibenarkan, manakala maksimum 30 orang saja di tapak pengkebumian. Bagi kawasan PKP, hanya keluarga terdekat sahaja dibenarkan. Garis panduan upacara pengkebumian itu juga boleh didapati daripada Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor dan Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS. Sementara itu, semua majlis sosial dan keramaian di kampung dan rumah panjang adalah tidak dibenarkan. Dalam sidang media yang sama, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Chin Zing Hing menjangkakan kes COVID-19 di Sarawak terus meningkat dalam beberapa hari. So up to 12 noon today, we still have about 191 sample pending result, right, from Sibu. At the moment, Sibu Divisional Health Office, together with the Sibu Divisional Disaster Management Committee, are actively carrying out the active case detection in all the affected longhouses and locality in Sibu. Dr. Chin dalam pada itu memaklumkan seramai 20 kaki tangan Hospital Miri telah dijangkiti COVID-19 dan kebanyakan adalah daripada unit kecemasan dan trauma. Susulan itu, bagi mengekang penularan jangkitan, lebih 100 kaki tangan kontak rapat menjalani kuarantin ketika ini. Seramai 20 pendatang asing tanpa izin parti telah ditahan menerusi objala di bawah Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak yang dilaksanakan di sekitar Kuching pada Rabu dan Khamis lepas. Pengarah Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri UKPN Sarawak, Datuk Dr. Chai King Chun berkata, parti berkenaan termasuk 3 wanita ditahan dalam serbuan dan pemeriksaan yang dilakukan di 8 tapak pembinaan di Kuching. Bercakap dalam satu sidang media di Kuching, Datuk Dr. Chad berkata parti yang ditahan itu tidak memiliki dokumen perjalanan dan pekerjaan yang sah. Dalam pemeriksaan tapak pembinaan 8 tapak tu, kita
telah menjumpai semua tapak mempunyai parti. Dan setakat ini 20 orang telah ditahan di bawah Klausa 14 Akta 342, iaitu suspek di bawah membawa penyakit wabak di bawah Akta 342. Datuk Dr. Chai yang juga Ketua Urus Setiaja PBN Sarawak memberitahu mereka kini ditahan di pusat kuarantin bagi memeriksa dan menentukan status kesihatan sebelum dikenakan tindakan lanjut. Dalam operasi yang melibatkan pelbagai agensi termasuk polis, Jabatan Imigresen, Jabatan Kesihatan Negeri dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB itu, seramai 521 orang pekerja tapak pembinaan telah diperiksa. Datuk Dr. Chai berkata Ubjala merupakan strategi bagi menyekat kemasukan parti dengan lebih berkesan sekaligus mengekang penularan jangkitan kes import COVID-19. Beliau mengingatkan majikan tidak menggaji pekerja asing tanpa izin serta menyeru pekerja warga asing yang berminat untuk bekerja di Sarawak untuk masuk ke negeri ini secara sah. Pendatang Sejumlah 333 bungkusan bantuan makanan telah diagihkan kepada 17 buah rumah panjang di kawasan Dewan Undangan Negeri Tamin. Menurut Pegawai Daerah Selangau Inting Nyami, pengagihan bekalan makanan tersebut bertujuan untuk meringankan beban penduduk yang terjejas dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Jelasnya kegiatan penyerahan bantuan makanan ini telah bermula sejak Khamis lepas di Selangau dan Sekuau. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM semasa penyerahan bantuan bakul makanan Sarawak Kusayang di Pekan Setapang. Dalam pada itu, Inting berharap semua penduduk akan terus bekerjasama dengan pihak berkuasa dan memastikan mereka tidak keluar sekiranya tiada keperluan. Sementara itu, penerima yang ditemui menghargai bantuan tersebut. Dengan bantuan harap makanan ini, saya memberi terima kasih kerajaan negeri Sarawak untuk membantu rakyat kawasan saya dan surahan lah yang kena PKP ini. Kerana dapat membantu kita dalam keadaan PKP, membantu kita rakyat di luar bandar dengan mengagihkan bakul makanan ini. Saya amat berterima kasih kepada kerajaan negeri Sarawak. Kami berasa lega lah sebab boleh meringankan beban orang rumah panjang sebab PKP ini. Jadi sedikit sebanyak dia ada meringankan beban rakyat untuk mengambil barang makan. Penghantaran bungkusan makanan kepada penerima dihantar mengikut giliran. Polis Sibu akan terus melaksanakan sekatan jalan raya dan pemantauan bagi memastikan penduduk di Sibu mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Kami bertindak berdasarkan apa yang dinyatakan di dalam SOP tersebut. Jangan susah. Kita tidak akan melangkaui kuasa kita melebihi daripada SOP yang dikeluarkan. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Sibu. DSP Arifin turut menyeru agar peniaga-peniaga dan orang ramai merujuk kepada laman sesawang Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak untuk membaca senarai penuh SOP yang telah dikeluarkan bagi mengelakkan sebarang kekeliruan. Mengulas video tular menunjukkan tentangan penduduk rumah panjang kepada anggota polis yang didakwa berlaku di sebuah rumah panjang di Aub Sibu. DSP Arifin berkata ia adalah satu berita palsu. Jelasnya video itu sebaliknya adalah video dari kawasan Tatau Bintulu dan ia merupakan pertelingkahan mengenai isu tanah dan tidak sama sekali berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan yang dikuatkuasakan di sebuah rumah panjang di Sibu. Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK akan menggunakan pelbagai pendekatan untuk memastikan kenyalang Gold Card KGC yang telah dicetak sampai kepada pemohon. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata ini termasuk memuat naik notis pemakluman di media sosial, pengagihan melalui Pusat Khidmat Parlimen atau Dewan Undangan Negeri serta ketua-ketua kaum. Ada kad yang sudah kita cetak tetapi
Nya si datang ngambil walaupun udah di telefon, si datang ngambil maybe because of COVID kan. Dan ada yang nombor telefon udah bertukar jadi si dapat di call. Ada addressnya pun sudah bertukar. So there are challenges for us to distribute. Datuk Seri Fatimah menyatakan demikian dalam sidang media mengenai penyelarasan KGC dan bantuan ihsan kematian BIK di Kuching. Sejak Januari tahun lepas hingga semalam, sebanyak 184,084 KGC telah dicetak daripada 199,797 permohonan yang diterima. Daripada jumlah itu, 133,274 KGC telah diagihkan kepada pemohon. Dalam pada itu, sebanyak 195 outlet telah mendaftar sebagai rakan strategik KGC setakat ini. Mengenai BIK, Datuk Seri Fatimah berkata, sejak Januari tahun lepas kementeriannya telah meluluskan sebanyak 1,686 daripada 2,224 permohonan BIK yang diterima. Ia melibatkan pembayaran berjumlah 5.058 juta ringgit. Pemberian BIK kepada waris pemegang KGC yang meninggal dunia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak untuk membantu meringankan beban keluarga bagi kos membawa balik jenazah dan pengebumian berjumlah RM3,000. Datuk Seri Fatimah bagaimanapun menegaskan bantuan tersebut hanya untuk pemegang kad KGC yang tidak menerima sebarang bantuan kebajikan seperti Jabatan Perkhidmatan Awam iaitu bagi pesara, insurans, kumpulan simpanan pekerja dan pertubuhan keselamatan sosial. Program latihan bagi pemain tenis di Sarawak diteruskan bagi kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dengan prosedur operasi standard SOP yang diperketatkan. Presiden Persatuan Tenis Sarawak Datuk Patrick Liu memaklumkan bagi kawasan Kuching pihaknya menetapkan 4 hingga 6 atlet berlatih bagi satu sesi untuk memastikan penjarakan fizikal serta memudahkan jurulatih. Training kita ongoing, so it's just kita schedule macam pagi 2 jam, petang 2 jam, kadang-kadang 3 jam. Tengok dia punya player condition lah. So we memang make sure itu ongoing sebab kita rasa kita perlu player dia punya physical strong. Ujarnya, latihan di kawasan PKPB diteruskan adalah bagi meningkatkan motivasi atlet memandangkan tidak dapat mengikuti pertandingan peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Beliau ditemui RDM berkenaan latihan atlet tenis negeri dalam tempoh PKPB di gelanggang tenis Dewan Suara Kuching. Untuk rekod, kira-kira 200 atlet tenis dengan 8 daripadanya adalah atlet untuk Sukan Malaysia Sukma. Sementara itu, atlet yang ditemui turut memaklumkan bahawa mematuhi SOP semasa latihan adalah sudah menjadi kebiasaan, malah mereka teruja untuk turun berlatih setelah sekian lama tidak beraksi di gelanggang. Selalu duduk rumah, lepas tu keluar pun sikit-sikit, so memang dah usual. Ambil temperature, selalu cuci tangan. After training, balik, selepas balik memang kena cuci tangan lah. Sekian berita pagi Sarawak. Saudara terus patuh prosedur operasi standard pencegahan COVID-19 yang ditetapkan. Dengan itu, saya Muhammad Azizur Rahim. Jaga diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.